Tuan-tuan, yang berlaku di Gaza sekarang ni tuan-tuan, dan sedap yang tu. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita masuk pada perenggan-perenggan akhir ni kita kata kenapa Allah tak tolong. Kalau Allah tak tolong, Gaza dah lenyap lama dah tuan-tuan. Dengan kekuatan teknologi ketenteraan Amerika Syarikat, dengan kekuatan teknologi yang ada pada Israel, walaupun kita tak suka, tapi hakikatnya begitulah. Gaza dah di Palestin dah habis sejak tahun 47, 48 lagi. Kalau Allah tak tolong. Kerana Allah tolonglah sampai hari ni kita masih bertahan. Sampai hari ni Israel tak boleh kata dia menang dengan Hamas. Tak boleh menang. Dia berperang dengan pasukan yang dia tak tahu siapa tuan-tuan. Israel ni. Kita sangka Israel sedang menang, tetapi dalam parlimen dia, dalam diri dia, dalam kepala dan jiwa dia, dia kacau. Dia kacau, dia serabut. Hidup dia takut siang dan malam. Dia nak pergi ke mana? Dia ada anak nak sekolah. Dia ada ekonomi yang dia nak kena jana. Dia ada syarikat, dia ada pelabur, dia ada semua benda yang dia nak kena fikir ni masa depannya. Gaza kita nak fikir apa? Kita dah ada segala-galanya, kita bantu dia. Infak kita, wakaf kita, segala-galanya. Mati tak apa, family semua kat syurga dah. Selesai. Hidup tak apa, teruskan perjuangan. Tak susah hati pun. Yang susah hati sekarang ni Israel. Dan Allah pastikan bantu kita. Kita sedang menenun kemenangan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni ramai sebab meja no? nampak ni nampak penuh. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Matan Arba'in ataupun hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Malam ni para ibu ayah kita masuk hadis nombor 19 no? 19 bermaksud kita telah pun bersama selama 20 minggu 20 bulan. Maksud no? Maksudnya dah dekat 2 tahun dah. Rasa macam baru mai. Dah dekat 2 tahun. Dah 20 bulan kita bersama. Alhamdulillah. No? Hadis nombor 19 insya-Allah. Saya buat live ni. Tapi tak ramai pun 9-8 orang yang tengok. Sebab saya nak tunjuk suasana rumah ni. Tak apa no? Pukul ke depan ni pun nak mai ke. Kita bersiaran daripada rumah keluarga Seaiman kita ni Padang Menora ke dekat atas? Padang Menora. Padang Menora Pulau Pinang. Jarak bawah. Tapi saya duk ingat Riverside tu. Kampung Riverside tu. Bila saya saja buka ni lah, saya nak bagi santai. Tapi tak apa tu kan, ada 8 orang je. Nak bagi tak apa kan tu. Nak bagi promosi juga rumah ni. Pasal saya nak bagi tunjuk suasana majlis di rumah keluarga Seaiman ni, nak bagi nampak seronok para ibu ayah dengan paparehalnya, dengan semua seronok tengok. Dan kita, komuniti kita alhamdulillah bertambah. Kita mak ayah kita belakang ni, pemuda-pemuda duk main, tuan imam kita ada ni, Dr. Hafiz ni tuan-tuan, orang hebat ni. Dr. Haiwan. Tuan lepas ni ada masalah apa, tanya doktor. Saya pun banyak nak tanya kucing-kucing saya di rumah. Saya seronok bila komuniti kita bertambah dalam pelbagai bidang dalam kebakaran ni. Seronoklah kan. Baru kita boleh tambah ke ilmu kita dalam pelbagai bidang, insya-Allah. Baik, sambung terus, mula teruslah. Hadis pada malam ini para ibu ayah merupakan hadis yang sangat penting, yang sangat kuat, dan subhanallah, hadis ni pula kita ditakdirkan kena time ni. Time baru kita habis dengan perdebatan akidah. Para ibu ayah dengar tak? Perdebatan akidah baru-baru ni lah antara Ustaz Salman Ali dengan PU Faiz. Tak dengar pun tak apalah. Cuma kalau ada dengar ni, abang kata yalah baguslah. Dialog begitu berlangsung harmoni, tak ada maki-maki, tak apalah. Cuma abang kata mai minggu ni 2-3 hari lepas tu kita bertemu dengan hadis ini, hadis yang berkaitan dengan akidah.
Bukan kita set bagi jumpa hak ni timing, tapi dia nak jadi begitu. Tak apalah noh. Baru bukan kita saja kan. Baik. Okey, jadi hadis ni tuan-tuan, para ibu ayah, seperti mana yang kita telah sebut sebelumnya, setakat sampai nombor 19 ni kita kalau kita nak hafal tak susah lagi, tak jauh lagi. Boleh lagi hafal. Ada tak ibu ayah yang hafal ni? Sembang dengan saya, memang kita nak bagi tanah serelung siapa yang hafal yang habis ni. Tapi hadis ni tuan-tuan, walaupun dia panjang, dia boleh hafal. Pasal dia simple je. Saya seronok kalau kita habis khatam esok, para ibu ayah boleh hafal. Tak dapat 40 pun dapat 20 pun jadilah. Boleh mula tu kan? Baik. An selesai. Okay, saya pegang boleh? Pegang no. Macam ni. Baik. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu an qala kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Hadis ni daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia kata satu hari aku duduk naik tunggang di belakang Nabi. Khalfa Nabi ni kuntu ni aku telah berada di belakang Nabi yauman, pada satu hari. Maksudnya Nabi carry. Ibnu Abbas bahasa kita carry lah. Naik atas satu tunggangan unta ataupun kuda lah, tak sebut dalam ni jelas. Kemudian satu hari Nabi SAW bawa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Abdullah bin Abbas ialah sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Dan dia adalah anak kepada Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Dan Abdullah bin Abbas ialah tokoh sahabat yang disebut sebagai antara ulama dalam kalangan sahabat. Ada beberapa orang ulama dalam kalangan sahabat. Antaranya ialah yang tokoh-tokoh besar lah, Abdullah bin Abbas antaranya. Walaupun dia muda, dia menjadi rujukan. Kemudian Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Allah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Amru bin Al-As, anak Amru bin Al-As. Kemudian siapa lagi? Kemudian Abdullah, 4 orang ni antara tokoh-tokoh besar. Ulama dalam kalangan sahabat. Memang kalau hari ni 4 mazhab yang masih tinggal berbaki di atas dunia ni, memang sampai sanad mereka kepada 4 orang ni. Mazhab Syafi'i sampai kepada Abdullah bin Abbas. Mazhab Maliki sampai kepada Abdullah bin Umar. Mazhab Hambali sampai kepada Abdullah bin Amru bin Al-As. Mazhab Hanafi sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu perjalanan dia. Dan kalau kita buka dalam buku saya Al-Fus Sanatin tu, saya tulis graf dia tu. Tidaklah secara detail mendalam, tapi tuan-tuan akan nampak saya buat table tu. Dia akan pergi ke tok guru ni, tok guru ni, tok guru ni. Contohnya macam Imam Malik. Tok guru dia siapa? Sebab dia duduk di Madinah. Tok guru dia di Madinah tu berguru dengan siapa? Berguru dengan Urwah. Guru dengan Hisham guru dengan Urwah. Urwah ni anak Zubair. Urwah berguru dengan Siti Aisyah. Macam tu. Perjalanan tu semua kita nampak susunan dia. Pendek kata, ini antara ulama-ulama yang sahabat-sahabat menjadi ulama. Menjadi ulama yang melahirkan ramai anak murid. Selain daripada mereka, ada lagi sahabat lain yang alim juga. Macam Muaz bin Jabal. Telah Nabi bagi tahu dah. Muaz bin Jabal ni wa a'lamuhum bil halal wal haram. Muaz bin Jabal yang paling pandai halal dan haram. Tapi kenapa orang jarang sebut anak-anak murid Muaz? Sebab Muaz dia wafat awal. Dia wafat tahun 17 Hijrah. Sama dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. 17 Hijrah ni tahun apa? Wabak Amawas. Yang berlaku wabak di bumi Syam tu, tahun tu. Dia wafat. Maksudnya ulama-ulama dalam kalangan sahabat ni dikenali sebagai ulama kerana mereka ni melahirkan anak-anak murid yang banyak lah, mazhab pemikiran yang banyak. Baik. Sambung. Tadi baru 8 orang, 54. Alhamdulillah. Baik, jadi Abdullah bin Abbas ni anak sepupu Nabi, tapi kecil. Dalam riwayat sebut Abdullah bin Abbas ni dia tak sempat balik pun masa Nabi meninggal. Jadi kita diukur usia balik lah. Baik. Nabi kata apa? Satu hari Nabi bawa dia carry. Satu hari dia kata Nabi carry aku duduk di belakang Nabi yauman faqala ya ghulam
inni u'allimuka kalimatin. Satu hari Nabi kata kat aku, naik satu tunggangan, aku duduk belakang, Nabi balik, Nabi kata, ya ghulam. Perkataan ya ghulam ini pun perbahasan dia panjang dah. Ya ghulam ini memberi satu konotasi kepada kita bahawasanya yes, Abdullah bin Abbas kecil. Bahkan dalam syarah hadis mengatakan ketika Nabi menyatakan hadis ini, ketika hadis ini berlaku, Abdullah bin Abbas usia dia baru 7 ataupun 8 tahun. Masa hadis ni. Kalau kita cek di sudut sirah, memang tak salah lah, sebab memang tak salah lah ulama susun kan. Sebab masa Nabi wafat, umur dia 11 tahun. Maknanya masa berlaku hadis ni, dia dah towards the end ke usia Nabi dah lah. Kalau dia 8 tahun, lagi 3 tahun Nabi wafat, maknanya dia wafat, Nabi wafat, Abdullah bin Abbas umur 11 tahun kan. Bermaksud ulama kata belum pun usia balik. Orang jantan kan 15 tahun. Di sudut angka lah, di sudut pemikiran kadang-kadang berbeza. Tapi di sudut angka, average dia 15 tahun lelaki. Kalau nak ukur kematangan fikiran hari ni, saya ingat dah kot 32 berkadang tak matang lagi kan. Tapi di sudut dia panggil hulum, dia mengalami mimpi tu, saya ingat 15 maksimum lah. Kalau 21 baru nak start mimpi basah ni, kena check balik lah. Jadi apa nama ni, ghulam itu bermaksud 7 ke 8 tahun. Tapi tuan-tuan, bahasa Arab ini kaya. Setiap satu stage of kehidupan tu, dia ada panggilan dah. Sebab kalau kita kata ya ghulam itu adalah hanya sebagai panggilan kepada wahai budak, ada lagi ya bunai, wahai anak. Sabi pun budak juga. Walad pun anak sebagai budak juga. Jadi kenapa Nabi pakai ghulam? Ulama bincang panjang tuan-tuan. Kalau dalam kaedah bahasa Arab, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tulis dalam Fathul Bari, dia bahagikan beberapa kelompok. Yang pertamanya disebut sebagai janin. Janin ni bermaksud anak yang daripada proses terjadi dia tu sampai dia yudha, sampai dia terbentuk. Itu disebut sebagai janin. Once dia terbentuk sampai dia keluar, disebut sebagai sabi. Sabi ni daripada dia dalam kitab kata dia keluar daripada mak dia, min batni ummi, keluar pada mak, saya sebut rahim tak apa ke, keluar pada mak dia tu sampai dia putih susu 2 tahun. Itu disebut sebagai sabi. Kita sebut budak lah kan, tak sabi. Kemudian ghulam ni daripada 2 sampai 7 tahun. Ini Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari. Tapi Ibn Hajar kata dah di hujung tu, dia kata, adapun kalau hampa dengar ulama lain menukilkan beza lari 1-2, itu biasalah. Dia kata kadang-kadang maksudnya majaz. Kadang-kadang kita panggil orang tua ya ghulam, ada 2 maksud. Kadang mungkin nama dia ghulam, yang kedua mungkin kita kata ni macam budak-budak itu maksud majazi je lah. Tapi di sudut angka, yes, ghulam adalah 2 sampai 7. Kemudian yafi, kemudian hazawar. Hazawar ni 10 sampai 15. Betul tuan-tuan, khazanah agama ini luas dan banyak. Kalaulah sistem pendidikan kita, kalau tak boleh buat whole pendidikan pun, at least kita kecilkan skop kepada SMKA ke SABK ke, yang diambil khazanah ini dan dia latih pemikiran budak-budak based on pembahagian yang agama kita buat ni. Saya ingat cemerlang budak-budak kita. This is class of sabi, this is class of hazawar. Maksudnya level of pemikiran mereka tu sejajar. Kita tak baloi semua, tapi okey, ni standard, bukan darjah 1, darjah 2. Ni saya cadangkan lah kalau sekolah swasta agama duk buat ni kan. Dan kita dah bebas sikit daripada sistem yang sistem KPM katakan. Jadi kita boleh pakai sistem kita ni berdasarkan khazanah ulama. Inilah peluang kita nak buat keluar, nak gali buat keluar semua yang ulama tulis tu buat keluar. Sayyidina Ali katakan untuk budak 1 sampai 7 main dengan dia, 7 sampai 14 baru didik dia, 14 sampai 21 kawan dengan dia, 21 sampai 27 tu cari pasangan untuk dia. Jadi itu apa nama ni, Al-Farabi kata didik anak-anak dengan irama A B C D E F G. Bukan Al-Farabi buat lagu tu, tapi orang putih yang ambil. Kita hari ni bukan Al-Farabi saja, Al-Farabi, Ar-Razi ni antara sebut tentang didik. Ingat Ibn Sina pun ada sebut juga tentang didik anak-anak kecil dengan irama. Sampai hari ni dengan kata orang, saya apa ustaz, bila tanya saya nama-nama Rasul, jam kau kalau tanya mengejut. Saya pun dalam hati,
Adam Idris, Nuh Soleh, dah sampai lagu Rehan tu kan. Walaupun sampai hari ni sama sifat 20 pun. Orang tanya sifat 20 mengejut. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu. Ulang lagu nada murni tu kan. Pasal kita terbiasa dengan muzik tu. Ya? Baik. Maka Ibnu Hajar buat keluar dalam Fathul Bari ni, ini stage of yang ulama Islam bahagikan based on level pemikiran dia. Nah, kemudian umur 15 sampai 25 ni tempoh yang panjang lah. Qumud nama dia, qumud. 15 sampai 25 ni qumud. Kemudian 25 sampai 30. 25 sampai 30 ni Anas dia Anas 25 sampai 30. Tuan perasan tak? Ada stage yang panjang. Humud tadi tu 15 sampai 30. 15 sampai 25. 10 tahun. Kemudian Anas ni 5 tahun lah. 25 sampai 30. Tak apalah. Saya nak cerita je lah. Kemudian, mai fasa saya. Ini baru fasa saya. Fasa siapa lagi sama dengan saya ni? Fasa sumul. Dia bukan syumul. Syumul ni sempurna. Ni sumul. Sumul ni 30 sampai 40. Saya. 30 berapa? Rahsia. Tapi 30 sampai 40. Sumul. Di fasa disebut sebagai sumul. Kemudian 40 sampai 50 disebut sebagai kahlun. Tu kita kahlun tu, kepala tu kahlun, umur 40 sampai 50. Kita kategori mana? Kemudian 50 sampai 80 apa? Terkenal selalu orang sebut Syekhun. Syekh. Syekh ni maknanya orang tua. Jadi 50 sampai 80 Syekh. Atas pada tu ada. Apa nama dia? Harimun. Bukan harimun. Ataupun dalam hadis based on nahu dia jadi haram. Bukan haram tu haram. Dia ha bulat tu. Ada hadis Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Tu, harimun tu. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu muda kamu sebelum datang waktu harim kamu. Haram kamu. Bukan ha tu dah, ha bulat. Haram ni ataupun harim bermaksud 80 ke atas. Sampai tua lah. 100 ke. Bismillahirrahmanirrahim. 110 ke? Saya kena warning. Sebab pasal mereka bergaduh dalam chat tu. Dalam ni. Tak apalah, bimbing. Tak apalah. Kau sebut haram tadi tu. Tak apalah, bimbing lah. Apa nama ni? Haram, harim ataupun tua sangat lah. Jadi, bila Nabi kata, ya ghulam, dia memberi satu kepada kita yang Nabi sebut kepada budak. Kenapa Nabi tak kata, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Abbas? Panggil lah nama orang kan. Kenapa Nabi kata ya ghulam? Ini kebijaksanaan Rasulullah. Sebab hadis ini akan dibacakan sampai hari ini. Perkara yang Nabi nak habaq kat Abdullah bin Abbas ni terpakai untuk semua ghulam. Tuan-tuan, para ibu ayah, perkataan yang saya sebut tadi tu, tuan-tuan mesti akan kata, ada perkataan lain Ustaz terlepas. Syabab, umur berapa? Syabab 15 sampai 30. Ni pembahagian syabab ni pembahagian lain pula. Fata 15 sampai 33. Banyaklah innahum fityatun aminu birabbik wa zidnahum huda, surah kahfi kan, fityan. Jadi fata bermaksud pemuda kahfi tu area umur sampai 33 je maksimum dia. Kemudian dia umur sebut sebagai mumayyiz, umur sebagai baligh, itu proses fiqh pula. Itu cerita panjanglah tuan-tuan. Mungkin yang tu kalau ada perbahasan yang panjang, kalau yang tertutup ke apa ke, kita boleh kaji lah. Ini pembahagian psikologi, ini pembahagian hukum fiqh, ini pembahagian mengikut perkembangan mental dia, ini perkembangan fizikal dia. Semua ulama dah bahagi siap-siap dah. Cuma kita kurang menggali khazanah tersebut. Baik. Maka Nabi kata, wahai budak, budak ni Allah bin Abbas lah. Inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajak satu kalimat, satu benda, satu perkara. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Takat dulu.
Nabi kata apa yang Nabi nak abang ni? Nabi panggil ya gulam, aku ada benar nak abang satu kalimat ni. Yu'allimuka kalimatin. Aku nak abang satu kalimat ni. Ihfazillah, hang jaga Allah, yahfazuka. Allah akan jaga hang. Ihfazillah, hang jaga Allah. Tajiduhu tujahaka. Hang akan dapati Allah akan bersama dengan hang. Allah akan melindungi hang. Iza sa'alta fas'alillah. Bila mana hang meminta, mintalah pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan bila mana hang minta tolonglah pada Allah. Baik. Tuan-tuan, kaedah ayat ini sebenarnya bukan baru. Quran juga begitu. Allah sebut dalam Quran, fadhkuruni azkurkum. Hang ingat kepada aku ingat kepada hang. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Hang tunaikan janji hang pada aku akan tunaikan janjiku pada hang semua. Maknanya tuan-tuan, ini adalah proses biasa kita sebagai hamba mendahulukan. Kita sebagai hamba, tabiat kita sebagai hamba, kita yang memerlukan kepada Allah. Sebab tu Allah kata dalam hadis Qudsi, kan, kalau hamba aku datang kepada aku dengan berjalan, aku akan pergi kepada dia dengan berlari. Bukan itu nak menggambarkan Allah serupa makhluk, tidak, itu bukan perbahasannya. Perbahasannya kalau hang datang cari Allah, Allah akan balas lebih daripada tu. Hang datang kepada Allah, kata Allah dalam hadis Qudsi tersebut, riwayat Tirmizi, kan, kalau dosa hang bersusun sampai ke langit, tapi hang cari Allah, kata Allah apa? Ghafartu laka la ubali, aku akan ampunkan, aku tak peduli. Pokoknya kita yang memulakan mencari Allah. Sebab tu tuan-tuan, para ibu ayah, proses itu disebut sebagai proses apa? Muraqabah. Kan? Muraqabah ni dah minta maaf lah dalam sikit. Saya batuk 2-3 hari ni. Muraqabah ni proses apa? Dia main, kalau kaedah saraf, dia kata main daripada wazan apa? Wazan rubai, khumasi. Rubai, fi'il yang kedua. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. Jadi, raqaba yuraqibu muraqabatun. Wazan ini, kalau kita tengok kaedah wazan ini digunakan ialah wazan yang memerlukan both parties. Dua pihak bertindak. Dia tak berjalan satu. Dia mesti kena seiring. Dia bukan seiring, dia kena macam tu. Jadi, fa'ala ni begitu. Sebab tu munakahat. Munakahat tu apa? Nikah kahwin. Mai pada nakaha, yunakihu, munakah. Dia kena dua pihak. Mulazamah, saling melazimi. Jadi kena perbuatan saling. Jadi muraqabah, kita mendekatkan diri pada Allah, Allah akan mendekatkan diri kepada kita. Tetapi jangan bayang lagu manusia makhluk, tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Ini majaz. Nak beritahu Allah sentiasa bersama dengan kita. Baik. Sambung. Maka kata Nabi, kalau hang jaga Allah, Allah akan jaga hang. Jaga Allah ni macam mana? Allahu ghaniyun hamid. Allah kaya, terpuji, subhanallah. Allah tak perlukan penjagaan manusia. Tapi ihfazillah bermaksud jaga Allah, maksudnya apa? Jaga agama Allah. Ni antara yang ulama syarah. Yang pertamanya, jaga agama dan segala syariat Allah. Itu jaga Allah. Yang keduanya, yang ulama pi lebih spesifik, jaga Allah bermaksud jaga apa? Ala salawatihim, surah Al-Mu'minun kan, yuhafizun. Ke atas solat mereka itu, mereka menjaganya. Jadi hafizah ataupun hafazah dalam konteks ayat itu bermaksud jaga Allah ni, bermaksud jaga apa? Jaga solat. Ni. Kita jaga solat, Allah jaga kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan Allah dengan jalan sabar dan solat. Walaupun perkataan solat itu sendiri bermaksud doa, tetapi dalam erti kata yang lain, doa dan juga perbuatan solat itulah solat. Yang lain dalam Quran ayat yang lain bila sebut perkataan hafazah, Allah akan linkkan dengan ayat dengan perkataan apa lagi? Kemaluan mereka, furujihim hafizun. Kemaluan mereka jaga. Jadi bermaksud jaga Allah juga bermaksud jaga kemaluan kita, aib kita, anggota fizikal kemaluan kita, jaga. Kemudian ulama kata ihfazillah dia juga bermaksud jaga Allah, bermaksud jaga diri kita. Bermaksud macam mana?
Apa yang Allah anugerahkan dan amanahkan kepada kita, kita jaga. Nah, sebab ada hadis, ihfaz ra'sukum, jaga kepala kamu daripada fikiran yang bukan-bukan. Ihfaz batnikum, jaga perut kamu daripada hawa nafsu. Ada hadis tu. Au kama qala, tak ingat matan sampai habis, tapi ada hadis tersebut. Nabi kata, jaga kepala kamu daripada fikiran yang bukan-bukan. Jaga perut kamu daripada menuruti hawa nafsu. Jadi, perkataan hafazah itu, jaga bermaksud jaga diri kita juga. Jadi, ihfazillah, jangan kita faham sebagai kita duduk berpedoh, kawai Allah. Tidak. Allah maha kaya. Nah, Allah maha sempurna. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Lepas tu kita belajar sifat 20 itu, sifat yang seterusnya adalah salbiyah. Salbiyah ni apa? Nafsiyah, Allah wujud. Salbiyah ni adalah sifat yang untuk menafikan segala kekurangan yang lain bagi Allah. Itu salbiyah. Nah, sebelum datang ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'ani ni berhenti setakat Asy'ariyah. Ma'nawiyah ni datang Maturidiyah tambah. Tapi ni proses panjang lah. Tapi nak berkata salbiyah. Yang disusun 5 sifat itu, qidam, bakha, mukhalafatu lil hawadis, 5 sifat itu adalah berdiriannya salbiyah itu untuk menafikan segala kekurangan bagi Allah. Nah, baik. Maka jaga ni bermaksud jaga diri kita, dan Allah akan jaga kita. Ini dalam Quran Allah sebut, lahu muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfizuna min amrillah. Nah, iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi setiap kita ni ada malaikat yang jaga kita. Every single one of us ni ada malaikat, kata Allah. Nah, ada malaikat yang jaga kita min baini yadayhi, di depan kita, wa min khalfihi, dan di belakang kita, yahfazunahu min amrillah, yang menjaga kita apa nama ni, saya terganggu tengok ni. Bukan terganggu, saya takut betul ke salah. Dr. Zulkifli Al-Bakri, dogo no orang lain. Kalau betul saya minta maaf lah. Doktor, saya takut saya salah cakap. Orang lain kot no. Tapi DP betul. Kalau betul doktor, saya minta ampun, minta maaf kalau saya tersalah syarah. Ya. Baik. Hilang perkataan tu. Kat mana tadi tuan-tuan? Malaikat jaga. Wa min khalfihi wa baini yadayhi wa min khalfihi, di depan di belakang, dengan perintah daripada Allah. Jadi Allah jaga kita setiap masa tuan-tuan. Nah, kita fikir selama ini kita selamat. Adakah kita jaga diri kita sendiri? Allah jaga kita. Berapa kali dah? Saya ingat ni semua boleh relate. Saya sekali. Kadang-kadang kita naik kereta Ustaz, hari-hari doktor kita pergi kerja, kita lalu jalan yang sama. Kadang-kadang kita dah sampai naik kereta tu balik, fikiran kau lain, sedang-sedang, aku kat simpang ni dah. Pernah tak? Dalam psikologi dia kata muscle memory lah. Tapi dalam kita dah balik sedang-sedang dekat simpang arah kuda dah. Tadi dekat simpang sana kok ada budak lintas ke motor, aku tak perasan aku duk balik berangan. Siapa yang bawa aku sampai sini? Pernah jadi gitu? Nah, berapa kali dalam hidup ni yang Allah jaga kita, nak kira dengan benda kita makan para ibu ayah. Mati lama dah perasan. Nah, tambah orang Melayu kita lah ni makanan-makanan viral campur aduk habis. Baru ni saya tengok burger aiskrim tak mampu tuan-tuan. Nah, tapi orang rekor macam-macam pasal zaman lah orang tak ada duit, orang nak buat improvisasi ni nak bagi orang laku kan, tapi kadang-kadang takut. Kalau budaya makanan dekat Malaysia ni kita tak apa betul, saya ingat. Kalut hospital-hospital kita pada masa depan. Nah, hospital dulu hospital kerajaan penuh, orang minta pergi swasta. Nah, orang yang ada duit dia ambil medical card, dia pergi swasta. Lah swasta pun penuh. Kita ada medical card pun belum tentu boleh masuk. Orang tak tahu tentang masa depan hospital kita macam mana. Pasal budaya makanan kita ni sakan. Ya? Budaya makan kita ni sakan sungguh. Tapi Allah yang jaga kita selama ni. Ya? Allah yang jaga kita. Kita fikir kita jaga diri sendiri ke? Tak. Kita tidur malam, berapa banyak semut keliling ni, dia masuk ke hidung ya. Tak tahu. Ya? Kalau jingking ke semut yang kecil-kecil ni cekenet masuk ke hidung, masuk ke telinga, masuk pergi ke otak, habis kita. Nah, siapa yang jaga lubang hidung kita? Tak ada, tidur malam kita pakai satu alat tutup kunci. Tutup hidung, tutup mana lubang-lubang kita ada ni. Dah. Satu malam berapa ekor nyamuk masuk dalam hidung. Satu malam berapa ekor semut masuk dalam telinga.
Ya, ada pintu ke, ada laser ke, ada elektrik ke tahan dah. Tapi siapa yang jaga dia? Allah jaga. Allah jaga kita dalam keadaan kita tak jaga dia pun. Tapi Allah tak benarkan makhluk-makhluk perosak masuk rosakkan tubuh badan kita dalam keadaan kadang-kadang kita menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, baik. Kemudian kata Nabi, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu ni. Bukan setakat jaga tau. Bukan setakat Allah jaga kita, ini menarik. Ya. Allah akan jaga kita tubuh badan kita. Allah akan jaga harta benda kita. Dan yang paling menarik adalah kata syarah, Allah akan jaga keturunan kita. Keturunan kita Allah jaga. Ini siapa sebut? Sa'id bin Musayyib. Ketika mana dia solat sunat malam-malam, habis dah selesai beda dia akan tambah satu lagi solat. Solat sunat yang sama lah. Tapi dia tambah satu lagi. Kemudian dia kata ke anak dia, hadza min ajlika. Ni adalah sebab hang. Maknanya bukan dia sembah anak dia. Tapi aku semayang ni beda untuk hang. Bukan pahala untuk bagi ke anak dia dah. Kalau Allah nak ini agar tambahan, ini agar aku dikira sebagai orang soleh, agar kelebihan itu dapat ke anak dia. Tak faham lah. Dia kata kepada anak dia dalam surah Kahfi ayat 82, apa kata Nabi Khadir kata kepada Nabi Musa? Tuan-tuan, surah Kahfi, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan 3 peristiwa. Satu, mereka naik bot, orang bawa tu free kan. Sampai ke jeti, elok-elok naik, Nabi Khidir tebuk bot tu. Tebuk kecil ya. Bagi ayat keluar pelan-pelan, bagi rosak, bagi tak elok. Nabi Musa marah, bukan marah, Nabi Musa tanya, apa siapa ni? Orang hak baik, tolong kita hampir tebuk bot dia. Sedangkan ada cerita lain lah kan, dekat sana nanti akan ada orang jahat akan ambil bot yang elok-elok. Jadi biarlah bot ni buruk sikit, tak apa, jadi orang jahat tak ambil. Tak apalah. Pergi ke tempat kedua, sampai ke perkampungan belah sana tu, Nabi Khadir bunuh satu budak kan. Kemudian Nabi Musa tanya, tak apalah. Kes ketiga apa? Kes ketiga dia sampai di satu kampung, orang kampung tu minta makan sikit pun tak bagi. Kan? Tak bagi makan sikit. Tapi ada satu runtuhan pondok lama kat kampung tu, maka Nabi Khidir pun bukanlah ambil bata, bahasa kita dah ni ambil susun bata balik, penaik simen balik, elok bagi lawa balik. Maka Nabi Musa tanya kan, yang tadi dekat bot tu, orang tu sikit punya baik, bagi peri kita naik, hang pi bocorkan bot dia. Ini orang kampung sikit punya jahat, tak bagi kita minum air pun, tak belanja kita makan sikit pun, tak mau tolong kita, habis bantu pi pulihkan fasiliti kampung ni buat apa? Maka apa kata Nabi Khadir? Di bawah pondok dia nak reban dah. Kalau pondok dia reban, orang akan dapat harta di bawah pondok tu. Harta ni milik anak yatim kan? Ada 2 anak yatim, Nabi Khadir kata kan? Yang mak bapak mereka mati dah. Kana abuhuma salihah. Mak bapak dia soleh. Nampak tak maksud dekat sini bang? Mak bapak dia soleh. Mak bapak dia mati dah. Rezeki anak dia, kebajikan anak dia, Allah menjaga walaupun mak bapak dia mati dah. Sebab apa? Mak bapak dia soleh. Jadi kalau kita soleh, Allah bukan setakat jaga kita, Allah jaga anak cucu kita, even though walaupun kita mati dah. Itu yang kita nak. Zaman law ni tuan-tuan, kita takat jaga anak kita takat mana ya? Sayang anak lagu mana pun, berhenti setakat bagat sekolah. Lebih pada tu dia dengan cikgu dia, dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan melawak lah kasar-kasar. Dulu pun kasar, tapi dulu kita tukar tulang kuat-kuat agak tu. Tarik kerusi kawan jatuh, tak ide apa. Lah tarik kerusi jatuh. Ada kes kami kita tengok di Facebook kan, sampai lumpuh budak tu. Pasal budak-budak lah tak matang, dia melawak kasar-kasar. Tulang mungkin tak kuat macam kita dulu. Risau tuan-tuan. Ni anak kita hak jantan, hak perempuan ke sekolah rendah ni pun dah pandai dah benda-benda yang mampu-mampu ni. Kan? Siapa nak lindungi dia? Siapa nak lindungi dia? Daripada dia dibuli oleh orang ataupun dia membuli orang. Jadi kita duk harap kita buat amal soleh, kita buat baik dengan anak orang agar orang pun buat baik dengan anak kita. Atau bila kita mati esok, apa nak jadi dengan anak-anak aku ni? Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan dengan kita beramal soleh, Allah akan pelihara dan lindungi anak kita. InsyaAllah pasti. Pasal seperti mana Quran sebut, Nabi Khidir sebut, budak anak yatim 2 orang tu tak tahu apa pun. Mak bapak dia soleh, harta untuk mereka ni Allah simpan dan Allah jaga. Allah gerakkan ilham ke dalam jiwa Nabi Khidir agar naikkan balik pondok tu, jangan bagi orang nampak bawah tu ada harta anak yatim tu. Jadi penjagaan Allah itu bukan sekadar apa nama ni, bukan sekadar apa nama ni jaga kita, jaga semua sampai anak cucu kita. Baik. Iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Bila mana kita minta pada Allah, bila mana kita minta tolong pada Allah. Tuan-tuan, hadis ni sebenarnya dia huraian dia sangat panjang ni. Saya tak tahu sempat kedok. Saya kalau boleh saya nak bagi satu hadis 1 bulan. Tapi kalau kita nak ikut KPI yang tu, nak ligan sampai kita tak puas ngaji pun tak seronok juga kan. Saya try lah. Kalau setakat yang boleh. Tapi saya ingat tak apa, tengok lagi macam mana. Bila mana kata Nabi minta tolong, minta pada Allah, Allah offer banyak kali dah. Allah offer, minta padaku, ud'uni fastajib lakum. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa tu sendiri adalah ibadat. Maksud kita berdoa, dalam kita duk minta pada Allah, duk minta tu saja pun dapat pahala dah. Saya minta ke Allah nak kaya, Allah akan bagi, tapi proses minta tu pun pahala dah. Kita minta ke Allah nak pahala, Allah akan bagi pahala tu, tapi duk minta, tengah minta, meminta tu pun sendiri pahala dah. Sebab doa ialah ibadah. Doa tu ibadah. Sebab kata Allah dalam hadis yang lain, hadis Qudusi yang kita balik, Allah kata, hamba aku tu ya'rifu, dia mengetahui dia ada Tuhan yang boleh hukum dia ataupun beri keampunan kepada dia. Maksudnya dia sedar keberadaan Allah, dia sedar dia ada Allah yang untuk dia minta. Sebab tu Allah suka bila kita minta ke Allah. Itu Allah, manusia tak boleh sama. Manusia main kerak-kerak minta, kita radang. Allah tamak, kita tamak minta ke Allah banyak, lagi kita minta, lagi Allah suka. Dekat tangan lepas mayang, ya Allah sihatkanlah tubuh badanku ya Allah. Tu teringat kat jiran sebelah, ya Allah sihatkanlah makcik di sebelah rumah ya Allah. Teringat pula ada seorang kawan sekolah rendah, ya Allah sihatkanlah kawan sekolah rendah aku. Tu kita teringat, 3 orang dah ni, sagi kuih-kuih sikit nak beda aku. 3 orang sudah lah malam ni ya Allah. Tak ada. Kalau ada 100 orang tak berkurang berbeza kita tu. Bahkan pahala lagi sebab kita ingat kat dia. Kita ingat kat orang lain. Minta banyak-banyak kepada Allah. Kita dah sebut hadis tu sebelumnya kan. Innallaha hayyun karimun. Allah itu mulia dengan sifat malu. Allah malu bila mana Allah iza rafa'a yadayhi abdihi ilaihi farudda sifra atau kama qala, bila mana seseorang hambanya itu angkat tangan doa kepada dia dan dia biarkan tangan itu teramin dalam keadaan kosong, dia tak bagi apa-apa, Allah akan bagi. Allah pasti bagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu antara dia ajak kita kena lapik ayat itu dalam doa kita. Pasti Allah bagi. Saya ulang tuan-tuan, Allah pasti bagi. Soalnya kita minta ataupun tidak. Dan bagi, memang bagi. Yang membezakannya adalah masa yang tepat Allah nak bagi tu. Yang ni yang sering kali manusia silap. Saya pun silap, tak sabar. Saya minta maaf. Pernah satu ketika, seorang makcik, saya ceritakan di sini, seorang makcik perempuan. Hadis ni diceritakan balik oleh sahabat kemudian kan, Abdullah bin Mas'ud. Dia kata kepada anak-anak murid dia, nak tengok ada ahli syurga. Maka dia berkata nak tengok, tengok makcik hitam. Macam tu hitam. Makcik tu ahli syurga. Pasal apa? Pasal makcik ni dia sakit. Ada hadis tu kan dalam Riyadhus Shalihin ni, hadis Bukhari. Dia sakit ni, dia suka histeria. Kerap. Dia tarik, dia macam-macam. Kemudian dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, makcik sakit. Saya suka histeria. Bila saya lupa diri, saya tarik tudung, saya elok kain.
lupa diri. Maka Nabi SAW kata kepada makcik tu, makcik nak syurga dah. Kalau makcik sabar, dengan ujian ni, tanggunglah Sa'ad, confirm syurga. Tapi kalau makcik nak saya doa bagi sembuh, saya akan doa bagi sembuh. Maka makcik ni kata apa? Saya sabar kalau tu. Saya sabar. Tapi saya nak minta Nabi tolong doa sikit lah bahagian yang selak aurat tu. Yang tu saya minta. Maka Nabi doa. Maksudnya makcik tu terus sakit lepas tu, tarik dan sebagainya lah. Dalam terjemahan Melayu dia kata histeria. Bukan histeria lah, saya ingat mungkin dia macam mana perempuan, saya tak tahu lah dia dalam penyakit dia kot kan, jenis-jenis anxiety lah kot, no? Tak tahu saya nak abang tak erti, tapi bila dia kena tu dia akan unconscious. Dia akan nak kata melatah lain, no? Melatah lain. Mungkin tak tahulah, saya tak tahu penyakit perempuan ni kan. Mungkin jenis-jenis anxiety lah kot. Saya ada anxiety. Saya contoh dah kat tuan-tuan. Cuma saya tidak ada panik. Panik lain. Saya baru belajar baru ni. Panic attack ni dia ketak sampai dia tak boleh nafas. Saya jadi keadaan saya tak boleh berdiri lama. Itu perasan tak? Saya akan lari dulu lama sikit, saya akan lambat sikit. Pasal saya tak boleh berdiri lama, dia kaki lemah. Lepas tu khutbah Jumaat saya tak boleh piah lah ni. Dulu saya khutbah, lah saya tak boleh kuliah pasal duduk. Bila saya refer dengan orang yang dah lama, dia kata itu bukan panic attack Ustaz, itu anxiety attack. Memang bila lama-lama okey, kadang-kadang demai pula saya sekali. Bila main peluh, ada demai, dia demai. Tapi tak apa, saya dah 3 tahun saya layan lah, malah nak fikir. Masa saya pergi klinik, doktor kata GERD, gastrik. Itu je. Dia kata tak apa, jaga makan. Jaga dah. Tapi dia nak hilang tu susah. Kembung tu hilang, gastrik tu hilang. Tapi anxiety tu dia tak hilang. Bila saya fikir, adik dia tak apalah, saya layan dia. Nabi kata sabar. As-sabru idza kana sidmatul ula. Sabar yang power tu lah sabar. Bila dia kena hak mula tu, dia kata Alhamdulillah. Jadi makcik ni kata tak apa, saya sabar. Jadi lepas pada tu dia terus sakit. Tetapi aurat dia tak terbuka dah. Maka dia akan dapat janji Allah. Pasal tu Allah Mas'ud kata kepada anak-anak murid dia, makcik tu ahli syurga. Dan hadis ini juga jadi dalil kepada kita, para ibu ayah minta maaf kalau sensitif dengan marah saya tau. Ni saya sebut agama ilmu ni. Kalau ada mak pak kita yang tak mau pergi berubat, berdosa dah. Ulama hadis kata berdasarkan hadis ni tak berdosa. Sebab apa? Pasal makcik tu, Nabi kita kalau tak mau berubat, tak mau sabar. Tapi ulama tak syarat. Penyakit yang tak berjangkit. Penyakit yang seorang-seorang dan tak menyusah orang, dia aku tak mau jumpa doktor. Apa jadi pun aku nak tok bomo ya. Kan, aku nak ayat tawak ah. Doktor atau sahabat aku, doktor klinik mana pun aku tak mau. Jangan duk cakah dia. Dia tak mau nak buat aku mana. Aku nak mati di rumah aku mana pun. Tak apalah ikutlah. Dan walaupun kalau kita li pujuk jugalah. Tapi nabang kata tak berdosa. Itu saya nabang yang tu. Tapi kalau sakit tu, kalau dia tak berubat, dia boleh jangkit orang lain. Kena usung juga, cepung juga pi. Kena cepung juga pi. Contoh macam dia kena COVID. Dia kata, aku tak peduli. COVID ni semua bohong ya. Dia keluar pergi berjalan juga. Merata habis satu surau pakat kena. Tu tak boleh lah. Tu kena berubat. Baik. Jadi para ibu ayah, apa yang agama ajak kita? Allah akan bagi ikut masa yang betul. Yang ni yang selalu kita tak faham, walaupun kita dah dapat contoh tu, tapi hari ni kita masih lagi kita kena pula, kita tak faham balik. Ni saya bawa contoh saya ni. Banyak kali dah keputusan Allah sebelumnya kita lalu kita tak puas hati. Bila kita dah habis 5-6 tahun, ya patutlah Allah letak aku kat situ. Betul lah. Kita rasa betul. Patutlah. Hari ni bila kita kena ujian yang lain, kita kembali tak puas hati. Pasal lah aku jadi macam ni. Tuan-tuan, saya tak tahu nak contoh ni, saya contoh saya lah kan. Minta you lain, dapat you lain. Rupanya sebab you lain itu hari ni Allah nak letak saya kat sini. Banyak benda lagi lah kan. Kemudian tempoh yang betul tu, saat yang betul tu. Saya dapat SMKA Al-Masya perempuan. Saya punya first posting saya. Sekolah di Penang tu, ada lift sekolah tu. Lagi 2 hari nak posting, saya dah pergi naik kereta dah. Pergi tengok. Pergi dengan member 2 orang, saya tahan tengok kalau aku ada lift. Kalau Al-Masya perempuan, surat saya tawaran Al-Masya perempuan. Kita baru keluar UAA, rambut lebat lagi masa tu. Dapat SMKA Al-Masya perempuan. Seronok lah. Bukan seronok kes perempuan tu, kes satu perempuan ni masalah tak banyak. Tak serabut sangat. Yang keduanya sekolah top lah SMKA. Sekolah tengah island pula. Tiba-tiba lagi 2 hari nak posting tu, dapat call daripada Pak Njang saya. Dia kata nama saya kena tukar PSABK Al-Mahadul Islami Tasik Junjung. Sekolah apa ni? Saya start kereta pergi dengan mak saya dengan cak saya. Lalu sekolah tu pergi balik 2, 3, 4 kali. Tak sangka kata sekolah. Duk sangka kata nak sah.
Lah dia cek. Tanya orang kampung. Lah ni lah sekolah tu. La ilaha illallah. Macam surah lama. Tak. Surah lama. Bawah tu ada kolah, ada ikan dan kolah. Lagu tu. Kolah sialah ni. Bila ada tambah sikit-sikit lah. Nak elok sikit lah. Punya tak seronok lah. Tapi bila saya dah masuk, baru saya tahu. Allah tetap saya kat situ ni ada sebab. Banyak benda saya boleh buat. Alhamdulillah dengan kelebihan sikit lah. Saya ni kira ada lah orang kenal sikit lah di luar ni kan. Banyaklah ada datuk datin sikit-sikit lah 2-3 orang ni yang kata ustaz saya ada zakat tak tahu kat siapa main kat saya. So tolak pergi sekolah. Sekolah saya seronok lah dengan kita ni. PA system dapat dekat 17,000 baru ni. Kemudian program sekolah baru ni kena buat di hotel dapat cari dekat 7,000. Bukan duit saya sekupang, bukan duit saya pun, tapi Allah lalu kot kita dapat kat sekolah tu. Allah tahu tuan-tuan. Dan saya bila saya kena anxiety ni, sekolah sini tak ramai budak, 200 orang. Dan jadual tak ketat, pengetua pula baik. Jadi mereka ada benda yang mereka boleh faham. Mereka nampak sini lagu pening, nampak ketat pada mana betul. Ustaz berehat tu. Kalau kena sekolah jenis SMKA tadi tu, jenis pengetua tak faham, jadi cikgu cuma straight JPN dah kerat mai. Mereka tak layan lah sakit kita. Betul tak? Rasa kita bukan sakit fizikal yang kecil manis darah tinggi dah. Sakit benda ni orang bukan boleh faham. Sekolah saya JPN, sebut tu JPN tak pernah main. PPD pun nak main payah lah. Ujung benua. Tetapi Tasik Junjung ni, Kedah pun tak mengaku, Pening pun tak mengaku. Seberang Perai Selatan tolak kat seberang Perai Tengah, seberang Perai Tengah tolak kat seberang Perai Selatan. Ni saya sebut jelas ni. YB kalau ada dalam ni. YB kami Steven tu. Dia hantar wakil 2-3 orang tapi dia sendiri tak main lagi lah. Sebab dia pun tolak hang aku. PPD kami PPD Tengah. Alamat kami alamat Selatan. Jadi mengapu. Tapi tak apalah saya terima. Sama baik ni balik kembali. Ni sebagai contoh saya bukan contoh pasal saya. Pasal saya tak tahu contoh orang lain. Tapi bila Allah letak masa mula-mula saya punya marah dalam hati. Pasal apa aku ni keluar UIA. Masa tu saya tulis buku. Masa tu saya tulis skrip drama TV. Kan level aku punya muda hebat macam ni. Petok sekolah kampung. Great lagu ni. Bila saya dah duduk, baru saya tahu. Rupanya lagi 2-3 tahun Allah tahu dah hang akan alami sedikit anxiety. Hang sesuai sekolah kampung. Okey, baru saya tahu sekarang. Kita tak tahu. Dan proses itu para ibu ayah memang kena sabar sikit dan kadang-kadang lama. Allah akan buat keluar kita waktu yang sesuai. Nabi Allah Yusuf kena lempak dalam perigi buta. Takkan Allah tak sayang Nabi Yusuf? Sehari daripada pagi dia pergi buta seorang-seorang. Awak dia tak minta kepada Allah, dia minta kepada Allah. Allah boleh buat keluar dia on the spot. Dia jatuh, abang-abang dah tolak dia, keluar lah. Dah, Allah tunggu petang. Pasal apa petang? Pasal biar orang yang jahat main ambil dia pergi jual dia dekat pasar pula. Sebab kalau dia keluar pagi, dia selamat seorang. Dia keluar petang, satu Mesir selamat. Sebab apa? Dia pergi jual dia di Mesir. Daripada duduk Mesir masuk penjara asal, keluar jadi Perdana Menteri Mesir. Mesir berlangsung kemarau, tak ada masalah apa. Semua sihat. Makanan cukup. Pasal idea Nabi Yusuf. Hanya kerana Allah pilih waktu yang sesuai nak selamatkan Yusuf itu, seluruh Mesir, bahkan keliling Mesir, tidak jadi kelaparan. Tu puluhan tahun akan datang tu. Allah dah atok awal masa dia kecil. Nabi Yunus AS, bila mana dia kena makan oleh ikan nun. 40 malam dalam Badiawai Nahya sebut. Merintih, menangis, doa pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta. Keluarkan terus lah. Nabi minta ni. Dah. Allah keluarkan Nabi Yunus pada keadaan yang sesuai, tempat yang sesuai. Dan Quran sebutkan dia keluar di satu pulau. Dia keluar di pulau itu, Allah tumbuhkan pokok, naik pokok itu. Tumbuh pula makanan, dia makan. Dan dia balik ke kampung dia balik-balik, seluruh umat dia beriman. Tuan-tuan baca Qisas Al-Anbiya. Seluruh umat dia beriman. Maknanya kalau Allah buat keluar awal, buat keluar terus masa dia minta, dia nak terdampar di pulau mana? Nak berenang seorang-seorang, terapung-rapung di tengah lautan. Dah, Allah bawa dia ke satu daratan. Yang di daratan itu Allah tumbuhkan pokok untuk dia makan dan berehat. Jadi bila Allah, bukan Allah tak kabul lagi, Allah kabul dah. Pelaksanaan itu temusat. Jadi saya cakap bukan untuk para wanita, untuk saya ni. Kadang-kadang kita rasa tak sabar. Bila kita sakit, bila kita teruji oleh ujian kepala, susah hati, kita tak sabar. Saya faham. Tapi kita ingat balik kisah-kisah itu. Nabi Zakaria. Tak apa panjang sikit dengan bab ni. Nabi Zakaria minta pada Allah. Allah sebut dalam surah apa? Ustaz? Surah Maryam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Apa Nabi Zakaria minta? Rabbi inni wahanal azmu minni, kan? Wasta'lar ra'si syaiba, kan? Walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kata Nabi Zakaria apa? Telah lemah wahanal azmu minni, kan? Telah lemah tulang belulang aku, ya Allah. Nah, wasta'ala ra'su apa? Ra'si syaiba, apa tadi Ustaz? Dan telah penuh uban di kepala aku. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tak pernah putus asa dalam berdoa padamu, ya Allah. Nabi Zakaria minta doa kepada Allah nak anak laki daripada tulang dah kuat. Masa tu dia kata telah lemah tulang ni, ya Allah. Maksudnya daripada dia muda dia minta nak anak jantan sampai tulang dah lemah. Pasal Quran sebut macam tu. Dia minta pada Allah nak anak jantan daripada rambut dia hitam sampai telah memenuhi uban di kepala aku, ya Allah. Walam akun bidu'a ika, tetapi aku tak, walam akun bidu'a ika rabbi syaqiyya, kan? Tetapi aku tak pernah putus asa di dalam memohon padamu, ya Allah. Tak putus asa sampai ketua. Nah, dan akhirnya Allah kata apa? Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku tersampaikan berita gembira kepada kamu dengan kehadiran anakmu kelak namanya Yahya, walaupun dalam keadaan isteri dia mandul. Bukan saya kata nah, bukan kita menghina isteri Nabi. Dia sebut. Akhirah zaujati akhirah, isteriku mandul, ya Allah. Aku dah tua dah. Aku dah tulangku dah lemah, rambut dah beruban, biniku mandul, tapi aku tak putus asa, ya Allah, aku nak anak jantan. Allah bagi kepada dia anak daripada isteri yang mandul itu. Allah nak beritahu, kalau aku nak bagi tak mustahil. Dalam cara yang macam mana pun. Haitsulah yahtasib. Allah boleh bagi. Tuan-tuan, yang berlaku di Gaza sekarang ni, tuan-tuan dan saudara yang tu. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita masuk pada perenggan-perenggan akhir ni kita kata kenapa Allah tak tolong. Kalau Allah tak tolong, Gaza dah lenyap lama dah, tuan-tuan. Dengan kekuatan teknologi ketenteraan Amerika Syarikat, dengan kekuatan teknologi yang ada pada Israel, walaupun kita tak suka, tapi hakikatnya begitulah. Gaza dah di Palestin dah habis sejak tahun 47-48 lagi. Kalau Allah tak tolong. Kerana Allah tolonglah sampai hari ni kita masih bertahan. Sampai hari ni Israel tak boleh kata dia menang dengan Hamas. Tak boleh menang. Dia berperang dengan pasukan yang dia tak tahu siapa, tuan-tuan. Israel ni. Kita sangka Israel sedang menang, tetapi dalam parlimen dia, dalam diri dia, dalam kepala dan jiwa dia, dia kacau. Dia kacau, dia serabut. Hidup dia takut siang dan malam. Dia nak pergi ke mana? Dia ada anak nak sekolah. Dia ada ekonomi yang dia nak kena jana. Dia ada syarikat, dia ada pelabur. Dia ada semua benda yang dia nak kena fikir ni pasal masa depannya. Gaza kita nak fikir apa? Kita dah ada segala-galanya, kita bantu dia. Infak kita, wakaf kita, segala-galanya. Mati tak apa. Family semua kat syurga dah. Selesai. Hidup tak apa. Teruskan perjuangan. Tak susah hati pun. Yang susah hati sekarang ni Israel. Dan Allah pastikan bantu kita 2027 jadi ramah. Dan ini Syekh Ahmad Yasin kata, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Itu pun based on Quran lah. Bila Nabi Musa bila mana apa nama, contoh sikit Bani Israel kata kepada Nabi Musa, lan nudkhilaha abada. Kami tak mau masuk pada Palestin tu. Kan? Maka Allah hukum kata-kata mereka tu mereka tak boleh masuk selama 40 tahun. Jadi kaedah Quran kata 40 tahun bermaksud satu generasi. Jadi Syekh Ahmad Yasin Al-Syahid kata satu generasi 40 tahun. Generasi pertama 47 sampai 87 tu generasi pertama. Generasi yang kena usir tu. Jadi tu 87 terlahirnya Hamas. Nampak tak? 87 tamat 40 tahun bila? 2027, betul tak? Ke saya salah? 1987. 2027. Jadi start pada 2027 dia generasi yang lagi baru daripada tu. Tu urusan. Bukan ramah lah, ini kaedah lah. Jadi kita sedang menenun kemenangan kita insya-Allah. Baik. Ui, 89 dah. Saya pun tak ada lama sangat. Sekarang perempuan saya sambung belajar balik. KPLI kan. Oh, Allahu Akbar. Penuh je dia ada apa pasal dia nak ligan nak sumbat bagi jadi setahun kan. Dia ada degree dah. Lepas tu dapat kerja cikgu, kena pergi sambung diploma pendidikan. Tu yang teruk. Dia nak sumbat jadi padat. Ni malam ni pun dah ada kelas online. Jadi saya janjikan para ibu saya tak boleh lah tinggal. Saya tak apalah, saya tak jarak dekat je.
Tak apalah. Jadi hadis tak dapat habis juga lah no. Tapi para ibu ayah, wallahi sahabat kat ibu ayah, hadis ni saya minta tolong kalau boleh kita hafal lah. Pasal tu hadis ni Nabi ajak budak. Susah tak? Lawijtama'at annal ummah ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ayat dia pun sedap dah. Saya sambung sikit lagi ayat bahasa Arab dia, tapi uraian dia bulan depan. Habis lah. Alah-alah boleh lah. Tak apa hati tergantung. Sikit lah. Tapi tak boleh. Biasa nak ligang apa habis. Jadi macam cikgu nak ligang silibus, habis budak tak faham. Tak maulah. Bulan depan lah. Tapi tak apalah. Sikit lagi lah. Jadi semua salah. Nak tinggal tergantung, tak tinggal nak berdarah pada ibu ayah tak puas pula. Tak apalah, saya try tekat mana boleh lah 8.30. Saya try ambil lagi 2-3 minit, tekat mana boleh habis. Baik. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila mana minta tolong pada Allah. Allah akan tolong. Apa cara sekalipun, min haitsu la yahtasib, Allah pasti akan tolong. Dalam hadis Bukhari sebut kisah Nabi kisahkan kepada kita kisah umat terdahulu Bani Israel. Saya pernah cerita dah kisah ni ikut. Kalau belum, ini cerita dah. Kalau dah, ulang kaji dah. Nabi cerita kepada kita kisah tentang ada seorang pemuda di zaman dulu lah. Nabi cerita balik. Dia hutang duit kepada kawan dia tu. Ingat tak? 2 dinar. Dia janji nak bayar sekian-sekian masa, sekian-sekian masa dia janji bayar. Pada hari kejadian, pasal dia duduk ni jauh, seberang laut, dengan orang yang bagi dia hutang tu. Dia kata bulan depan dapat gaji aku bayar. Ni saya tambahlah dapat gaji nak bagi faham. Bulan depan dapat gaji 2 dinar aku bayar. Sekian-sekian masa saya kena tempat tunggu di JT aku sampai. Baik. Bulan depan dia dah ready dah 2 dinar. Tunggu bot tak mai. Bot tak mai. Yalah bot sekarang kan dah tukar bot lain dah. Ferry sekarang. Tunggu bot tak mai. Tunggu tak mai, cuaca tak elok apa semua. Duit dah ready. Dia kata, ya Allah, aku dah janji dah dengan kawan tu. Aku nak bagi ke dah hari ni, masa ni. Ni tawakal ni. Akhirnya apa dia buat? Dia pergi cari kayu, dia tebuk kayu tu, dia buah duit dalam tu. Dia lepas di laut tu kan. Dia kata, ya Allah, aku tawakal padamu ya Allah. Serah daripada dia. Meanwhile, di sana, kawan tu bagi pinjam kat dia tu, masa tu lah dia susah. Tuan-tuan, ni yang pinjam duit kat orang ni ingat. Kawan bagi pinjam tu bukan senang. Dia pun susah. Masa tu lah dia susah. Macam mana kata S. Samsudin ya. Orang kaya pun kadang-kadang sesak juga. Dia susah. Maka masa tu dia susah. Bini dia tanya, abang, ni kita tak ada apa nak makan ni. Tak apa Ustaz ni member aku pinjam. Dia janji nak bayar hari ni. Dia pergi JT tak ada bot mai. Pasal angin lebat, angin ribut apa semua ni. Tunggu tak mai-mai, tunggu tak mai-mai. Telefon semua tak ada zaman tu, zaman Bani Israel zaman dulu ni. Lagu mana nak buat? Dia pun susah hati. Dia berjalan balik lalu kat tepi-tepi pantai ni. Kutip lah siput mana ada, kok balik-balik makan. Tuan-tuan, susah tak ada apa nak makan ni. Member nak bayar hutang tak bayar. Bukan tak bayar, kawan tu pun tak boleh main. Dia tak tahu cerita. Bila dah kutip-kutip siput-siput apa semua ni, pi dah dibakar-bakar tu kan, kutip kayu-kayu pula. Pasal nak buat kayu api. Kutip-kutip ada yang basah, ada yang kering, ambil, impun. Sampai di rumah, belah lagi, ada sudah kayu ni basah. Oh, dia kata, yang ni aku silap ambil basah ni. Ni pantai tolak kan. Dia pun nak perasin, masa perasin dia nampak lagu benda tebuk. Dia korek-korek buka 2 dinar. Sampai saya lupa hadis tu sebut. Ada surat ke tak ada surat? Saya tak boleh sebut. Saya takut jadi rekod lah. Tapi hadis ni sahih. Cuma saya lupa. Ada surat ke tak ada surat? Tak tahu. Tapi dia faham lah kata duit tu kawan dia bagi. Dia faham dah. Cuma saya tak boleh sebut. Saya lupa. Yang dia bagi surat ke tak bagi surat. Tak tahu. Dan saya dia bagi surat. Tapi dia bukan bagi surat kepada kawan ni. Dia bagi surat. Ya Allah, tolonglah sampaikan aku hutang. Macam tu lah. Tak silap saya. Kalau saya salah betulkan saya balik. Saya lupa itu. Tapi memang dia bagi tu. Kawan dia pun dapat duit seronok lah. Pergilah kedai beli apa semua ni. Bulan depan, kawan hak berhutang tu mai pula bawa duit. Nak abang kata walaupun kita tawakal dan yakin, kena ada ikhtiar juga. Double check juga. Tengah nak halak ada orang tu. Mana? Hutang aku bulan depan mana? Aku dah pergi kat depan laut. Nak boleh tu. Kau ni dia dah ketiak dah. Baik.
Maka tuan-tuan, dia mai bagi duit. Kalau dia tidak, aku dah dapat dah duit hang. Duit apa? Bukankah hang lepas kat dalam kayu hanyut kan? Okay. Allah akan mentakdirkan dia akan dapat juga. Allah akan bantu. Dalam cara yang macam mana pun Allah akan bantu. Allah akan bantu. Pokoknya adalah sabar dan masa akan menentukan. Bulan depan saya nak sambung yang ni lah. Yang Nabi kata adalah dia sama nak wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak tu. Sebab saya tak ada percepat pasal saya ingat tak boleh lah. Saya benda ni berakidah. Nabi kata kalau berkumpul seluruh dunia nak bantu hang tak boleh kalau Allah tak izin. Kalau berkumpul seluruh dunia nak hancurkan hang tak boleh kalau Allah tak izin. Kemudian Allah kata apa? Nabi kata apa? Rufi'atil aqlam. Pena dah diangkat. Yang tu yang jadi panjang ni bulan 4 ni. Pena apa yang diangkat dah? Dan kenapa Nabi sebut kepada budak? Kita kena faham lah, hadis ni walaupun nampak berat, tapi Nabi tujukan kepada budak 7 tahun. 7 tahun. Maknanya apa? Ni sebagai bentuk mana? Kita ada anak, kita ada cucu. Seawal itu pendidikan akidah kena terapkan kepada anak cucu kita. Seawal itu. Siapa yang boleh tolong hang? Allah. Walaupun dia punya dimensi dia tentang Allah ni pelbagai. Kita faham budak-budak. Saya ada anak kecil, saya faham. Kadang-kadang budak-budak ni tanya kita soalan tentang Allah ni menakutkan kita. Tapi kita faham dia budak. Tapi kita kena bagi dia kenal Allah lu kat mana pun. Tuan-tuan, percayalah umur tu bila kita pasang akidah dekat dia, dia akan pegang tu sampai dia tua. Pasal tu nama dia akidah. Aqada yaqidu aqdan, aqidatan. Apa maknanya? Ikatan. Mai tua ni, dosa banyak, hitam banyak di hati ni, dia duk main petikai macam-macam, dia duk bulan main merapu dah. Tapi budak masa dia purely clean, kita sumbat masuk akidah tu duduk dalam. Tuan-tuan, dia berakak dalam tu, lempak ke laut jadi pulau, lempak ke darat jadi gunung, orang tua kata. Pasal tu akidah, first thing yang kita kena install masuk ke anak cucu kita. Percayalah, akidah bila dia ada, dia pergi mana pun, dia berubah macam mana pun, dia akan patah balik mai. Wallahi dia akan patah balik mai. Minta maaf para ibu ayah tak sempat habis. Bulan depan insya-Allah kita ambil daripada wa'lam annal ummah tu. Insya-Allah taala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin wa malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.